Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Adi bin Fazlan. Nombor kad matrik saya adalah 18 DSK 20F 2023 dan saya dari DSK 2A. Dan untuk video ni saya akan membentangkan dan menerangkan cara penggunaan vokal berkembar UI dan OA. Jadi untuk video ini saya akan menerangkan apa itu vokal berkembar UI dan OA dan bagaimana cara penggunaannya. Pertama sekali, kita ada vokal berkembar UI. Vokal berkembar UI ini adalah vokal berkembar tempat ketiga. Dan manakala vokal berkembar untuk OA adalah tempat pertama. Seterusnya, untuk vokal berkembar UI, ia biasanya digunakan di hujung gurisan, yang bermaksud ia akan diguris di akhir gurisan dan ia juga akan memotong garisan. Sementara itu, untuk vokal berkembar OA, ia digunakan di pangkal gurisan, yang bermaksud ia akan diguris pada permulaan gurisan dan ia juga akan berada di atas garisan memandangkan ia adalah tempat pertama. Sebagai contoh ringkas yang saya akan tunjukkan adalah untuk vokal berkembar UI, saya akan menggunakan UI. Jadi, cara gurisannya adalah ia akan memotong gurisan dan cara gurisan UI akan jadi sebegini. Ia akan berada di akhir gurisan dan jikalau vokal berkembar UI berada di hadapan konsonan, sebagai contohnya UI, cara gurisannya masih sama, namun kedudukan untuk vokal berkembar UI akan berada di bahagian kiri, tetapi ia masih lagi berada di hujung gurisan. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara bagaimana hendak mengguris untuk vokal berkembar OA. Contoh ringkas yang saya akan tunjukkan adalah seperti tadi, penggunaan P, iaitu POA. Jadi cara gurisannya adalah ia akan diguris di atas garisan dan vokal berkembar OA akan berada di pangkal gurisan, iaitu di permulaan gurisan. Dan jikalau vokal berkembar OA itu berada di hadapan konsonan seperti OA, cara gurisannya sama sahaja, namun kedudukannya akan menjadi seperti ini, iaitu vokal berkembarnya akan berada di bahagian kiri. Jadi sekarang saya akan menunjukkan contoh perkataan yang menggunakan vokal berkembar UI. Jadi di sini kita ada akui. Untuk akui, kita akan guris garisan K dan A akan menjadi vokal yang akan mengawal kedudukan untuk akui. Jadi cara gurisannya adalah ia berada di tempat pertama dan cara untuk meletakkan vokal berkembar UI adalah seperti ini, di bahagian bawah. Hal ini kerana kedudukan selepas daripada gurisan adalah berada di bawah. Jadi ini adalah cara gurisan akui. Seterusnya kita ada temui. Untuk temui, kita akan melihat T akan menjadi pengawal untuk kedudukan dan E akan menentukan kedudukan sama ada tempat pertama, kedua atau ketiga. Jadi di sini E adalah tempat kedua. Jadi cara gurisannya adalah kita akan guris T dan M. Dan cara untuk meletakkan UI masih sama, di hujung gurisan. Jadi di sini. Sekarang kita akan mengguris untuk duit. Jadi untuk duit kita akan menggunakan D sebagai pengawal kedudukan dan UI di sini akan menentukan kedudukan sama ada ia adalah tempat pertama, kedua atau ketiga. Jadi dalam kes ini
UI adalah tempat yang ketiga. Jadi cara gurisannya adalah D akan memotong gurisan dan kita akan guris T selepas itu. Dan kedudukan UI adalah sebelum T. Jadi sebelum T ia akan berada di bahagian kiri gurisan dan ia masih berada di hujung gurisan. Jadi kedudukannya adalah di sini. Ini adalah duit. Sekarang adalah cara untuk guris cuit. Cuit kita akan menggunakan C sebagai pengawal gurisan dan UI akan menentukan kedudukannya, iaitu tempat ketiga. Dan kita ada huruf T di akhir perkataan cuit. Jadi gurisannya adalah C akan memotong gurisan dan terdapat T. Jadi dalam kes ini UI adalah sebelum T. Jadi ia akan berada di hujung gurisan dan kedudukannya sebelum T. Jadi ini adalah cuit. Jadi untuk sekarang saya akan menerangkan cara penggunaan vokal berkembar OA. Vokal berkembar OA seperti yang kita sedia tahu, ia adalah tempat pertama. Dan di sini kita ada doa. Doa di sini kita ada huruf D di mana ia akan mengawal kedudukan dan kita ada huruf OA. Jadi di sini cara gurisannya adalah D tempat pertama dan OA akan berada di sini. Jadi itu adalah cara gurisan doa. Jadi cara gurisan untuk soal adalah kita akan menggunakan S bulat dan juga huruf L. Jadi ia akan berada di tempat pertama. Dan kedudukan untuk vokal berkembar OA agak tidak sesuai untuk diletakkan pada bahagian ini. Oleh itu kita akan meletakkan di sini. Jadi ini adalah soal. Sekarang ni saya akan menerangkan cara untuk mengguris oasis. Dalam kes ini OA akan menentukan kedudukan oasis. Jadi ia akan menjadi tempat pertama. Dan dalam kes ini kita terdapat huruf S dan huruf S. Dalam kes ini kita akan menggunakan S penuh dan juga S bulat. Cara gurisannya adalah seperti ini. S penuh dan S bulat. Dan kedudukan untuk OA akan berada di sini. Ini adalah oasis. Dan sekarang cara untuk mengguris ut senang sahaja. Ia akan menggunakan huruf T dan OA akan menentukan kedudukannya, iaitu tempat pertama. Jadi gurisan untuk T adalah seperti ini dan ia berada sebelum huruf T. Jadi kedudukan untuk OA adalah di sini, di pangkal gurisan, iaitu di permulaan gurisan. Jadi itu sahaja untuk penerangan saya mengenai vokal berkembar UI dan OA. Semoga apa yang saya telah kongsikan ini bermanfaat dan juga terima kasih kerana sudi menonton. Sekian, terima kasih saja dari saya.